sepanjang jumpa van tu, jalan yang kita orang lalui memang tak ada lampu. So gelap yang amat lah waktu tu. Terasa lama sangat tau kat jalan tu. Walaupun dalam Waze waktu tu tunjuk lebih kurang lagi 10 km je nak sampai. Dan jam waktu tu pukul 5.45. Dah nak azan subuh dah ni waktu ni kan. Tiba-tiba saya nampak jalan kat depan ni terang tau. Sebab ada lampu-lampu jalan dah. Tak fikir panjang waktu tu, saya pun drop gear, masukkan gear 3 dan terus tekan minyak sampai habis. Cuba pecut, konon-konon ni nak potong van tu lah yang ada kat depan kita orang. Dan masa dah nak potong tu, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya hari ini, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum bermula, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga untuk mak ayah kita semua, semoga Allah kurniakan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kali ni KSM nak bawakan anda cerita kisah-kisah seram lah ya. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama kali ni, kita terus pada cerita dia ya. Okey, kisah ni berlaku 30 tahun yang lalu lah yang berlaku di Taman Jurong Singapura. Ketika itu saya masih berusia 10 tahun. Tadinya, okeylah. Mungkin sejarah hidup saya ni agak jarang-jarang berlaku pada pelajar-pelajar sekolah yang lain lah. Lebih lagi pada zaman-zaman ni lah, kata dia. Cerita dia macam ni. Saya menetap di Taman Jurong Singapura tau, yang bersekolah di sekolah air molek dekat Johor Bahru sana. Dan saya ni berulang alik setiap hari. Maksudnya daripada Singapura masuk Johor, Johor balik Singapura, macam tu lah. Di waktu itu memang ramai pelajar-pelajar ni berulang alik tau. Lebih-lebih lagi ada kereta api Tanah Melayu KTM Navy Malaysia waktu tu. Kebanyakan anak-anak mereka ni bersekolah di Johor Bahru dan menetap di quarters yang disediakan oleh kerajaan Malaysia. Dan kes saya pula lah, sebab abah ni warga negara Singapura dan emak pula menetap di Singapura. Mak ni warga negara Malaysia, kata dia. Dan ketika itulah saya guna permit jangka masa panjang, macam tu lah. Sebab saya ni dilahirkan Malaysia, maksudnya dia ni warga negara Malaysia lah Dan perjalanan ke sekolah memakan masa yang lama sekali tau. Jadi kita orang ni haruslah keluar awal pagi untuk mengelakkan kesesakan di Woodland Checkpoint. Dan seawal 4.30 pagi kita orang dah bangun dah, dan arwah abah dan akan tunggu dekat bawah dengan bas tau. Waktu tu arwah abah saya ni, kata dia, bekerja sebagai pemandu bas kilang. Jadi abah akan hantar kita orang semua ni ke bus stop yang berdekatan. Jadi kami akan sambung pula naik bas nombor 170 ke Johor Bahru. Disebabkan perjalanan tu agak jauh jugalah, jadi emak akan hantar kami dua beradik ni setiap hari. Ni pengorbanan mak setiap pagi bangun 4.30 pagi, hantar anak-anak, siapkan anak-anak ni kan. Jadi saya ni anak yang sulung, dan adik perempuan saya yang ketika itu 2 tahun lebih muda daripada saya. Dan pencerita ni dia perempuan juga Okey, kejadian ni berlaku di waktu pagi sebelum subuh itu. Saya seperti biasalah bersiap-siap nak pergi ke sekolah kan. Lumrah harian saya ni selalunya lambat bangun kerana kepenatan berulang alik, dan kadang-kadang pukul 8 malam baru sampai ke rumah kerana seharian dekat sekolah. Yelah, ke sekolah dekat Johor Bahru balik ke Singapura kan, lamalah masanya tu. Tapi pagi tu semuanya berjalan dengan lancar lah. Saya dah cepat siap kan, tudung sekolah pun cantik je, awning dia kata dia kan. Zaman-zaman dulu pakai tudung awning kata dia kan.
Saya pun keluarlah sambil menjenguk abah yang ada dekat bawah dah. Kalau bas abah tu dah sampai kat bawah. Kami tinggal dekat tingkat 8 tau. Sedang saya asyik tunggu abah dekat luar ni, sambil tunggu mak dengan adik ni bersiap, saya ternampak tau, ada seorang perempuan sedang menyapu sampah dekat hujung tangga gitu. Nampak macam tengah menyapu gitu. Dia perempuan ni pakai baju warna merah tau. Baju tu panjang lah, paras bawah lutut macam tu, dan berambut mengembang, taklah panjang sangat, lebih daripada paras bahu lah macam tu, dan menunduk je memegang penyapu dekat bawah. Dia macam pegang je kan. Lama jugalah saya perhatikan perempuan ni tau. Setiap gerak-geri perempuan tu saya perhatikan je. Dan ketika itu saya ni masih budak lagi lah, jadi saya ni tak fikirlah benda yang bukan-bukan, dan saya perhatikan je perempuan tu. Jadi saya dah bersedia lah untuk nak beralih tempat je lah. Kononnya kalau orang tu cleaner, biasanya kan kalau ada cleaner dia nak sapu-sapu lantai, bila sampai kat tempat kita nak kenalah beralih kan. Janganlah orang menyapu kita duduk situ. Tapi bila saya perhatikan perempuan yang memakai baju merah tu menyapu dia, tapi dia macam menyapu, dia pegang penyapu, tapi penyapu dia tu tak bergerak langsung tau. Langsung tak bergerak, dia macam berdiri, seolah-olah dia ni berdiri saja dekat situ tau. Membuatkan bulu roma saya waktu tiba-tiba je merasa beremang tau. Tak tahulah macam mana nak cakap, tapi bila pandang perempuan tu saya rasa lain macam, dan bulu roma saya meremang sampai ke tengkuk pula tu kan. Saya dah start rasa lain macam ni, dah rasa sejuk je kan. So dalam hati saya waktu tu, manusia ke apa ni sebenarnya kan. Jadi saya pun perlahan-lahan masuk ke dalam rumah dan menutup pintu perlahan. Konon takutlah kan, janganlah konon-kononnya tak nak perempuan tu dengar agaknya kan. Bila dah masuk dalam rumah tu, saya pun panggil mak lah. Mak, tak dalam menjerit, saya panggil yang lembut-lembut macam tu lah, supaya tak nak orang tu dengar konon-kononnya kan. Mak, ada perempuan rambut kembang lah mak kat luar, tengah sapu-sapu kat ujung tangga tu. Dan waktu tu kan, mak saya bila dengar saya cakap macam tu, mak macam terperanjat tau, dan takut untuk tengok keluar tau. Dan disebabkan peristiwa itu pada pagi tu, saya, mak dengan adik ni tak naik bas abah. Kita orang keluar lewat waktu tu pada selepas subuh, baru kita orang keluar rumah kerana takut ternampak dengan perempuan rambut kembang tu lah. Bila tanya abah balik, sebenarnya abah cakap memang tak ada perempuan tu yang saya ceritakan tu bekerja dekat situ. Kalau ada, of course lah abah yang keluar dulu, mestilah abah akan nampak dulu benda tu kan. Jadi kerana abah yang keluar dulu, ambil bas dekat tempat parking. Dan saya ingat cerita ni hingga ke saat ni tau, kerana ianya jadi satu pengalaman yang seram buat saya. Syukurlah orang kata perempuan tu tak mengilai, kata dia. Kalau mengilai, pengsan saya kat situ. Dalam fikiran saya waktu tu, hantu mesti pakai baju putih kan, rambut mesti panjang sampai rantai. Tapi ternyata tidak. Dia boleh menyamar dengan pelbagai rupa. Ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Macam mana anda rasa? Okey tak cerita dia? Baiklah, saya nak terus dengan cerita yang kedua. So korang stay tune. Kisah ni terjadi dekat KKB, Jalan KKB. Kat mana Jalan KKB tu saya tak pastilah. Baik, kita teruskan dengan cerita dia. Kata dia, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ceritanya bermula bila saya dengan kawan-kawan ni putuskan untuk mendaki Gunung Ulu Semangkuk, kata dia, pada hari Sabtu. Dan kami plan nak gerak Jumaat malam Sabtu. Tapi biasalah, janji Melayu kan, tak jadi berkumpul malam tu. So saya dengan seorang kawan saya lagi decide untuk gerak awal lah, seawal jam 4 pagi daripada Damansara. Kawan-kawan yang lain duduk dekat Shah Alam tau, dan ada juga yang duduk kat Seri Kembangan. So saya ni waktu tu assume lah diorang semua akan gerak awal pagi juga. So bila saya dah siap-siap berdua ni dengan kawan saya tu lah, lelaki juga kita orang pun bacalah ayat kursi dengan surah-surah apa yang patut apa semua untuk memulakan perjalanan lah. So kami pun memulakan perjalanan. Kita orang buka Waze, dan Waze tu pun recommend lah melalui Jalan Selayang. Saya tahu jalan waktu tu Jalan Selayang rawang ke KKB macam tu. Ini memang jalan ni jalan yang dipenuhi hutan. So sembang-sembang sikit dengan kawan, dan saya pun layan
layan je lah jalan tu, orang kata, daripada Selayang sehinggalah melepasi Rawang. Dan masih baik-baik sajalah waktu tu, tak ada apa-apa gangguan, jalan pun cun, selamat semualah, Alhamdulillah. Sampailah ke kawasan yang sunyi, pertengahan Rawang, ke KKB. Dan hati saya waktu tu dah mula rasa tak sedap tau. Mula mata ni macam rasa kelat sangat, mengantuk sangat rasa dia. Sebab waktu tu memang saya tak tidur lah, orang kata malam tadi melayan game PS, Pro Evolution Soccer PES macam tu lah. Dan bergerak dengan waktu tu, kita orang ni bergerak dengan kelajuan 80 ke 100 km sejam. Dan tiba-tiba saya dikejutkan dengan high beam daripada sebuah kereta Myvi daripada arah yang bertentangan dengan saya lah. Dan saya dengan kawan-kawan ataupun dengan kawan saya ni tertanya-tanya tau, kenapa kereta tu bagi lampu tinggi kat kita? So masa ni saya fikir ada dua kemungkinan je lah. Satu, sama ada kat depan tu ada kemalangan, ataupun biasanya rakyat Malaysia ni memang prihatin kan. So kalau ada roadblock, dia akan bagi warning macam tu, dia bagi high beam macam tu lah. Cepat tangan saya waktu tu dah menarik seatbelt lah, orang kata takut kena roadblock ke apa kan, yang memang jarang-jarang sekali digunakan. Disclaimer, janganlah, kenalah pakai seatbelt. Seatbelt kan untuk keselamatan kita. Baik, kita teruskan cerita dia. Saya tarik seatbelt tu dan saya dengan kawan saya dah mula perasan tau, ada sebuah Nissan Vanette buruk tau dekat hadapan kereta kita orang waktu tu. Dan saya mula perhatikan van ni, bahagian van belakang tersebut tak ada cermin, dan ada pokok-pokok ranting-ranting seolah-olah melambai-lambai apabila kami melalui selekor demi selekor dekat jalan tu. Dan hati saya waktu tu dah mula rasa macam, apa ni kan, kenapa lain macam rasa van ni kan. Dan saya cuba fokuslah penglihatan saya pada seat driver van tu. Tak nampak apa-apa babe, tak nampak kepala pun, bentuk badan pun apatah lagi memang tak adalah. So okay, relax. Saya cakap pada diri sendiri lah waktu tu kan, jangan takut, relax, tak ada ni, mungkin driver tu rendah agaknya. Saya pun memperlahankan kenderaan saya ni untuk van ni, orang kata pergi jauh sikit daripada kereta kita orang waktu tu, sampai 40 km sejam tau saya punya perlahan tu. So van ni masih lagi ada dekat depan kita orang tu. Dan masa ni barulah rasa macam tak tentu arah dah. Dan memang dah rasa takut daripada tadi sebenarnya. Tapi bila kita slow kan, van tu ikut sama slow, ini dah lain macam tau. Apa patut saya buat waktu ni kan? Kawan saya yang kat sebelah ni pun memang senyap je tau daripada tadi. Dan saya bacalah ayat-ayat kursi semua. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illallah. Saya baca ayat-ayat kursi tu berulang-ulang kali, minta cepatlah sampai ke KB waktu ni kan, KKP kan. Sepanjang jumpa van tu, jalan yang kita orang lalui memang tak ada lampu. So gelap yang amat lah waktu tu. Terasa lama sangat tau kat jalan tu. Walaupun dalam Waze waktu tu tunjuk lebih kurang lagi 10 km je nak sampai. Dan jam waktu tu pukul 5.45. Dan nak azan subuh dah ni waktu ni kan. Tiba-tiba saya nampak jalan kat depan ni terang tau, sebab ada lampu-lampu jalan lah. Tak fikir panjang waktu tu, saya pun drop gear, masukkan gear 3 dan terus tekan minyak sampai habis. Cuba pecut, konon-kononnya nak potong van tu lah yang ada kat depan kita orang. Dan masa dah nak potong tu, tiba-tiba rasa, orang kata nak jadi CSI lah konon-kononnya, tiba-tiba rasa nak confirmkan tau, betul ke tak ada driver kat van depan ni kan. So bila dah bersebelah-sebelahan dengan van yang ada kat depan kita orang tadi tu, saya pun tolehlah ke arah seat driver tu. Kebetulan masa tu kawan saya yang sebelah ni pun tengok sekali. Subhanallah, memang tak ada orang babe drive van tu. Dan saya pun terus tekan minyak lagi, laju terus meninggalkan van tu. Masa ni lah pula teringat pula cerita karak tu kan. Biasalah lepas potong kereta tak ada driver, akan jumpa balik kereta tu kat depan kan. Orang kata klise lah kalau cerita-cerita kisah seram karak tu. So saya tengoklah melalui side mirror saya lah, tengok pandang ke belakang, tengok van tadi balik semula. Betul, tak ada babe van tu kat belakang. Padahal saya ni baru je potong van tu tadi. Masa ni barulah saya perasan tau, dengan bantuan lampu jalan yang tadi kita dah nampak tu, ada bayang-bayang daripada arah atas kereta saya dan berlalu terus lompat ke arah hutan. Dan saya waktu ni dah mula terfikir tau, mungkin kereta Myvi tadi bukan high beam sembarangan tau.
Ada kemungkinan high beam ada sebab ada benda lah dekat atas kereta saya. Tapi waktu tu alhamdulillah lah kan, 10 minit berlalu kami sampai dekat traffic light tau, berhadapan dengan dataran KKB dah waktu tu. Ambil kanan dan kami cadang untuk solat subuh dekat masjid. Alhamdulillah baik-baik budak-budak ni Tapi baru jalan sekejap sebelum sampai ke masjid, saya dikejutkan lagi sekali dengan kehadiran sebuah Volkswagen kuning dekat bahu jalan, dekat bahu jalan, dalam keadaan parking di tengah-tengah sambil diapit oleh 2 kereta lain waktu tu. Nampak buruk sangat tau. Dalam hati saya waktu ni tertanyalah, kenapa warna kuning Mungkin sebab tadi nakal sangat kan. Kepala otak ni boleh pula terfikir pasal cerita karat tu. Sebab kawan saya pun tak nampak pun kereta tu. Kan, dia semua nampak. Macam kan. Okey lah. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa kena ganggu. Tak lama lepas tu kami jumpa masjid dan berhenti di situ dengan dalam keadaan yang menggigil-gigil saya ni. Saya tanya kawan saya, apa yang kau nampak masa kau toleh van tadi? Dia cakap tak ada driver kan. So jujurlah saya cakap itulah last saya akan lalu dekat jalan sana lepas pukul 12 malam. Tak berani dah. Sekian kisah seram Malaysia pada kali ini. Harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang begini. Kalau anda enjoy, bantulah saya dengan subscribe ke channel Kisah Seram Malaysia. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat malah dihargai. Terima kasih pada yang sudi subscribe pada channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video-video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.